Assalamualaikum dan salam syurgaku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 2 Mac 2021 bersama saya Alfaris Jemurin. Tumpuan berita. Perbadanan Sukan Sarawak SSC telah bekerjasama dengan Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS bagi menyelaras dan merancang program lebih holistik dalam melahirkan pemain yang terlatih dan profesional. Ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan negeri menjadikan Sarawak sebuah negeri yang maju dalam bidang sukan. Menurut Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, kolaborasi ini bagi meringankan beban FAS sekaligus memastikan mutu sukan bola sepak Sarawak dapat dipertingkatkan. Dengan koordinasi kerjasama seperti ini, kita akan dapat mengatur menggunakan Akademi Center of Excellence, kerana Sarawak Sports Corporation mereka ada pusat-pusat sendiri untuk atlet-atlet, baiknya di Miri, baiknya di Betulu dan tempat-tempat lain. Dan dari situ kita akan dapat bangun good one, kemudian kemungkinan akan diasah untuk menjadi pemain-pemain bola sepak negeri di masa-masa akan datang. Ya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis menandatangani memorandum pembangunan bola sepak negeri di Kuching pada Isnin. Dalam majlis yang sama, SSC juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan kelab bola sepak Kuching City FC, KCFC untuk membolehkan kelab tersebut menggunakan kemudahan-kemudahan fasiliti milik SSC di Kuching. Perjanjian ini SSC akan ada kerjasama bersama dengan kelab ini agar kemudahan-kemudahan yang ada di Kuching boleh digunakan oleh kelab bola sepak ini, sama ada padang, sama ada gym dan sebagainya. Datuk Karim dalam pada itu berharap pembangunan bola sepak di Sarawak terus berkembang maju dengan usaha sama yang konsisten daripada semua pihak. Berita seterusnya, pembangunan di daerah lawas sentiasa dititik beratkan oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, Dato' Henry Sum Agong berkata ini dapat dilihat menerusi beberapa pelaksanaan projek pembangunan yang sudah siap dan sedang dilaksanakan di lawas. Menurutnya, Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan sebanyak 10 juta ringgit bagi membina jalan perhubungan desa melibatkan dua kampung iaitu Long Sukang dan Punang Berayong serta jalan menghubungkan Sekolah Kebangsaan SK Long Tukon yang menelan kos sebanyak 1.5 juta ringgit. Selain itu, jelasnya projek perumahan rakyat termiskin PPRT yang melibatkan 200 rumah juga telah diluluskan di bawah agensi Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Parlimen Lawas memberitahu turut diluluskan dana sebanyak 1 juta ringgit bagi membina dewan dan pemasangan lampu serta projek menyalai ikan tahai yang melibatkan peruntukan 1 juta ringgit. Laporan selanjutnya, penduduk di bahagian Seri Aman tidak perlu gusar dengan pengambilan vaksin COVID-19. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis berkata, Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg bersama anggota Kabinet Negeri sudah mendapatkan suntikan vaksin tersebut. Menurutnya, setakat ini tiada kesan sampingan selepas suntikan dos vaksin tersebut memandangkan ia telah melalui ujian yang ketat oleh para saintis perubatan. Ditemui semasa program suntikan vaksin di Hospital Seri Aman pada petang Isnin, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang itu menambah Kerajaan Sarawak komited mengekang penularan pandemik COVID-19 dengan memastikan setiap rakyat diberi vaksin. Dalam pada itu, beliau menggesa penduduk di bahagian Seri Aman untuk mendapatkan suntikan percuma dengan mendaftar melalui aplikasi MySejahtera atau secara manual melalui tuai rumah dan ketua kampung masing-masing. Manakala di Sarike, 3 ahli Dewan Undangan Negeri Adun telah menerima suntikan vaksin COVID-19 di Klinik Kesihatan Daerah Sarike pada Isnin. Wakil rakyat ini terdiri daripada Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom, Adun Meradong Datuk Ding Kong Hing dan Adun Meluan Roland Duat Jubin. Sebelum itu, Residen bahagian Sarike Felicia Tan mengetuai senarai penerima suntikan vaksin bagi pejabat residen dan pegawai daerah bagi pejabat daerah di bahagian Sarike. Sementara itu, Roland Duat ketika ditemui berharap rakyat tidak perlu ragu-ragu dan takut untuk menerima suntikan vaksin tersebut. Mudah dicucuk tu, aku merasa confident. I feel very confident. Aku lihat turun padang, temu rakyat. Jadi pesan aku, agar rakyat kekuasaan aku lebih pengeluar. Minta sila, anak naik, nurun bercucuk, nanti maya sila dipinta, datai bercucuk. Leban, anak takut, anak rawan, anak irau. Leban tu siti hari cara perintah kita bantu rakyat menjaga hari serangan
penyakit COVID-19 tadi. Jadi, Sementara itu, bagi Tan Sri William Mawan, keputusan untuk barisan pemimpin mendapatkan suntikan vaksin tersebut membuktikan tanggapan negatif terhadap vaksin itu adalah tidak benar. Ya, aku saya terima kasih ya. Sebagai perintah lah sudah boleh mai semua ubat yang disebut boleh nyembuh, boleh nagang, boleh nama penjaga kita dari penyakit ke berampit penyakit ke cukup nganu nyawa. Jadi utainya udah datang ke kita. Utainya udah ada start yang di kami ketua itu kalau YB kalau ke masyarakat udah dulu. Artinya nadai oleh ngasut kita, nadai oleh berduan kita ngap model daman. Jadi ngambil 4 itu analiga ke diri ngarap utai itu tahu mulai semua utai gudang anu dan naga ngacau teng lama tu lu kita boleh mulai ngerja pertama mulai muncul dan semua utai udah tu nyalai. Datuk Ding turut menyeru orang ramai yang layak menerima vaksin untuk tampil mendapatkan suntikan vaksin berkenaan. I'd like to thank KKM for giving me the chance to have the vaccination today, and I hope everyone, when they got the chance to do it, please come forward and take the vaccination to protect themselves and protect others. Di telian pula, masyarakat setempat diseru agar mengambil suntikan vaksin COVID-19 sebagai langkah untuk mengekang penularan pandemik itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian Yusim Notch Balo berkata, suntikan vaksin tersebut dapat menghentikan penularan pandemik yang telah mengganggu kehidupan masyarakat sejak setahun yang lalu. Kita rasa bahawa kita perlu menghentikan penularan wabak COVID-19 ini sebab ia telah mengganggu kehidupan kita lebih kurang setahun yang lalu, dan kita berharap agar keadaan kita di Malaysia ini akan menjadi pulih seperti sedia kala walaupun dengan keadaan normal-normal yang baru. Beliau berkata demikian kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS selepas menerima suntikan pertama bersama-sama dengan petugas barisan hadapan bukan KKM di Hospital Mukah pada Isnin. Pada masa sama, beliau berharap masyarakat di Mukah akan sentiasa menjaga kesihatan masing-masing dengan meneruskan gaya hidup sihat. Berita seterusnya mengenai lawatan kerja Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datuk, Datuk Amar Jamilah Anu di Teluk Melano dan Kampung Teluk Serabang pada Isnin. Terdahulu beliau telah meninjau projek pembinaan Anjung Usahawan Teluk Melano yang dianggarkan sebanyak RM5 juta tersebut. Projek berkenaan merupakan inisiatif Adun sendiri untuk membantu meningkatkan aktiviti ekonomi di Teluk Melano yang juga dilihat berpotensi tinggi dalam industri pelancongan tempatan. Antara projek lain yang telah dirancangkan di Teluk Melano adalah pembinaan Masjid Teluk Melano dan Tandas Awam Teluk Melano. Dalam program berasingan, beliau turut melihat sendiri projek baik pulih Dewan Kampung Teluk Serabang yang telah siap. Projek bernilai RM60,000 itu merangkumi baik pulih bumbung Dewan dan naik taraf tingkap Dewan. Beralih ke laporan dari kawasan Gedong pula. Dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19, penduduk kampung Ensengei Melayu telah mengambil langkah proaktif dengan membuat kawalan di sekitar kawasan kampung berkenaan. Tinjauan yang dilakukan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS pada Isnin mendapati Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK berkenaan telah mendirikan sebuah pondok pengawal keselamatan bagi mengawal pergerakan masuk dan keluar dari kampung tersebut. Sementara itu, Ketua Kampung Ensengei Melayu Abbas Julahi berkata penduduk kampung akan bertugas secara bergilir dari pagi hingga ke malam bagi memastikan warga kampung tidak keluar dan masuk sewenangnya jika tidak mempunyai keperluan mendesak. Selepas pejabat daerah mengarahkan kita untuk menubuhkan skuad enforcement tu, jadi kita telah berunding dengan semua ahli jawatankuasa dan kita telah membuat keputusan untuk membuat sekatan di permukaan jalan tu. Dan juga di setiap jalan masuk lain, jalan lain di kampung Ensengei itu kita telah tutup. Hanya satu jalan je yang kita gunakan. Ya, jalan utama. Jadi apabila seseorang yang ingin memasuki kampung Ensengei Melayu itu, tidaknya akan disemak dulu, dicek dulu suhu, dan jika mematuhi SOP, insya-Allah kita benarkan untuk masuk. Jika tidak mematuhi SOP, kita akan
tahan dan kita tidak benarkan untuk memasuki kampung. Sementara itu, Setiausaha JKKK Kampung Ensenge Melayu Nur Ashikin Abdullah memberitahu mereka telah menetapkan garis panduan bagi kemasukan serta pergerakan keluar dari kampung tersebut. Jadi, setiap kenderaan yang masuk ke kampung, kami akan mengambil nombor plat kereta, nama dan cek suhu penumpang lah, dan akan dicatatkan ke dalam buku. Jika suhu melebihi 37.5, kami tidak akan benarkanlah mereka masuk ke kampung dan akan dilapor ke KKM untuk tindakan selanjutnya lah. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.